العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini sama-sama kita dapat bertemu, sama-sama kita dapat berhimpun di masjid kita ini, dapat kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dengan kelapangan waktu yang ada selepas subuh ini, sama-sama kita dapat manfaatkannya dengan kita menghadiri majlis ilmu kita pada pagi ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita dalam majlis ilmu pada pagi ini, mudah-mudahan kita mendapat doa kerahmatan, doa keampunan, doa kebaikan daripada para malaikat yang mendoakan orang-orang yang hadir dalam majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sama-sama akan dapat meneruskan rutin kita dalam menghadiri majlis-majlis ilmu yang diadakan. Mudah-mudahan juga kita sama-sama akan dapat terus istiqamah
menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada perintahnya, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kita semua pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di hari akhirat nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghimpunkan kita semua di dalam syurganya bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in 40 hadis An-Nawawiyah yang dihimpunkan hadis-hadisnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Al-Imam An-Nawawi selalu kita sebut namanya yang sebenar adalah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharif An-Nawawi. Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharif An-Nawawi, terkenal dengan panggilan Al-Imam An-Nawawi kerana dinisbahkan kepada tempat kelahiran beliau, iaitu salah sebuah wilayah di Damsyik yang bernama Nawa. Salah sebuah wilayah di Damsyik yang bernama Nawa, maka terkenallah Al-Imam An-Nawawi ini dengan panggilan An-Nawawi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada kuliah kita yang lepas kita telah selesai menghuraikan hadis yang ke-21, iaitu hadis berkenaan dengan al-istiqamah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk kepada hadis yang seterusnya, hadis yang ke-22 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi saya bacakan hadisnya. Al-haditsus tsani wal 'ishrun an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadana وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. Maksudnya, dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahawasanya seorang lelaki telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, apakah pendapat engkau jika aku solat yang wajib dan aku puasa Ramadan dan aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram dan aku tidak menambahkan sesuatu atas demikian itu, adakah aku boleh masuk syurga? Sabdanya, ya, masuk syurga. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan makna aku mengharamkan yang haram ialah aku menjauhinya, menjauhi yang haram. Dan makna aku menghalalkan yang halal ialah aku mengerjakannya dengan i'tiqad halalnya. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis yang ke-22 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum kita menghuraikan maksud hadis ini secara terperinci, kita mengambil peluang apabila kita membaca hadis ataupun kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengambil peluang untuk kita berkenalan
sahabat sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis-hadis baginda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk pagi ini kita cerita sedikit berkenaan dengan seorang sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis yang kita bacakan sebentar tadi, hadis yang ke-22 yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi saya bacakan sedikit tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah berkenaan dengan biografi sahabat ini. Mudah-mudahan dengan kita ceritakan berkenaan dengan sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in ini, kita dapat mengenali mereka, dan bila kita kenal sahabat Nabi akan dapat melahirkan perasaan kasih dan sayang kepada mereka. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat mencontohi mereka, yang mana mereka ini adalah sebaik-baik umat yang ada di atas muka bumi ini, kan, seperti mana sabdaan Nabi SAW, khairun nasi qarni, kan, iaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di kurun aku, kan, iaitu di zaman aku. Jadi orang-orang ataupun manusia yang hidup di zaman Nabi SAW, mereka tidak lain dan tidak bukan adalah para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi saya bacakan di sini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari Al-Khazraji As-Salami. Ini namanya tuan-tuan, nama penuhnya. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari Al-Khazraji As-Salami, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Jabir ini orang Madinah. So itu ada di belakangnya, itu ada Al-Ansari, kan, menunjukkan dia ini orang Madinah. Sebab kalau orang Muhajirin dipanggil Al-Muhajirin, kan? Jadi Al-Ansar ini adalah gelaran bagi orang-orang Madinah, dan dia ini datangnya dari suku Khazraj, kan, Khazraj, kan? Seperti mana yang kita ketahui di Madinah itu, sebelum kedatangan Nabi SAW ke Madinah, ada 3 suku kaum yang terbesar yang hidup di Madinah itu, iaitu suku Aus dan Khazraj. Suku Aus, suku Khazraj, kemudian orang-orang Yahudi itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dan Yahudi itu pun dia ada banyak di bawahnya itu, Bani Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraidah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi Jabir bin Abdullah ini dari suku Al-Khazraj, dari suku Al-Khazraj. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia punya kunyahnya, gelaran yang diberikan kepada beliau ialah Abu Abdullah. Seperti mana yang tertulis di matan hadis ini, kan? Tadi kita baca an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jadi dia punya gelarannya siapa? Abu Abdullah, ataupun kita panggil kunyah. Kunyah ini adalah gelaran yang dimulai dengan abun, kan? Ada yang mengatakan ianya adalah adat kebiasaan orang-orang Arab. Orang-orang Arab kalau mereka nak memanggil kawan mereka, mereka akan memanggil sahabat-sahabat mereka dengan kunyah itu, kan? Biasanya kunyah ini dinisbahkan kepada anak itu, tuan-tuan. Biasanya anak pertama. Jadi boleh jadi Jabir ini ada anaknya Abdullah, maka dipanggil dengan gelaran Abu Abdullah. Ada setengah ulama yang mengatakan kunyah ini merupakan sunnah, kan? Sebab kunyah Nabi itu adalah Abul Qasim.
Abul Qasim. Nabi SAW mempunyai anak namanya Al-Qasim, maka dipanggil Nabi SAW itu dengan gelaran Abul Qasim. Jadi kunyah Jabir ini adalah Abu Abdullah. Beliau telah memeluk Islam sebelum hijrah dan beliau juga hadir bersama bapanya dalam perjanjian Aqabah kedua. Ketika itu beliau masih kecil. Kan? Jadi bila Jabir bin Abdullah ini masuk Islam, disebut di sini sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah lagi, Jabir bin Abdullah ini telah memeluk Islam. Kan? Dia ni orang Madinah, dia tak ikut Nabi SAW berhijrah sebab kan dia adalah orang Madinah. Kan? Maksudnya sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah lagi, dia dah peluk Islam bersama-sama dengan ayahnya. Abdullah nama ayahnya. Abdullah bin Amr bin Haram. Kan? Dan beliau juga adalah orang yang hadir dalam perjanjian Aqabah yang kedua bersama-sama dengan ayahnya. Dan ketika itu beliau masih kecil lagi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dan perjanjian Aqabah ini apa? Perjanjian Aqabah ini adalah perjanjian taat setia antara orang-orang Islam bersama-sama dengan Nabi SAW. Perjanjian taat setia untuk apa? Mempertahankan Nabi SAW dan juga mempertahankan agama Islam di tempat yang bernama Aqabah. Di mana? Di Mina, tuan-tuan. Pada musim haji, orang-orang Madinah itu datang bertemu dengan Nabi SAW di Mina itu, kan? Dan mereka berjanji taat setia kepada Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dia ada perjanjian Aqabah yang kedua dan yang pertama, tuan-tuan. Jadi Jabir bin Abdullah ini hadir pada perjanjian Aqabah yang kedua. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, menerusi perjanjian Aqabah inilah kan tercetusnya hijrah Nabi SAW ke Madinah itu. Kan maksudnya bila mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah itu, ada di kalangan orang-orang Madinah itu telah pun memeluk agama Islam. Kan? Jadi mereka sambut kedatangan Nabi SAW. Antara sifat beliau adalah berani dan bersemangat dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi Jabir ini adalah seorang yang berani dan seorang yang bersungguh-sungguh, kan? Dalam memperjuangkan agama Islam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi inilah sifat yang perlu ada bagi setiap orang Islam itu. Kan? Dia mesti berani dan dia mesti bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Islam ini. Dalam menyebarkan agama Islam ini. Dalam mempertahankan agama Islam. Kan? Sepatutnya orang Islam itu begitu sifatnya. Kan? Bukannya bila ada orang yang menghina agama Islam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, memperlekehkan agama Islam, dia senyap saja. Kan? Dia tidak memperkatakan ataupun mempertahankan. Kan? Jadi bila bila namanya seorang Muslim itu, dia mesti bersungguh-sungguh. Selain daripada melaksanakan syariat Islam itu, dia juga adalah menjadi orang yang sangat bersungguh-sungguh mempertahankan Islam itu. Seperti mana Jabir bin Abdullah ini dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ini dapat dibuktikan di dalam riwayat yang sahih. Beliau berkata, aku telah menyertai peperangan bersama Rasulullah SAW
sebanyak 19 peperangan. 19 kali tuan-tuan. Peperangan kan yang disertai Nabi SAW, hadir bersamanya Jabir bin Abdullah kan. Tetapi aku tidak menyertai peperangan Badar dan Uhud kerana ayahku menegah aku daripada menyertainya kan. 19 peperangan yang dihadiri oleh Nabi SAW disertai bersamanya Jabir kan. Maksudnya semua peperangan yang dihadiri Nabi disertai bersamanya Jabir, melainkan 2 peperangan Jabir tak turut serta bersama dengan Nabi SAW, iaitu peperangan apa? Peperangan Badar dan peperangan Uhud. Sebab apa Jabir tidak turut serta bersama dengan Nabi SAW dan juga para sahabat? Kerana ayahnya melarangnya daripada turut serta. Kerana ketika itu usianya masih muda lagi. Dia budak lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kan kalau ikutkan dia nak pergi berperang juga, tapi ayahnya tak bagi. Kan? Ayahnya tak bagi kerana yang pertama usianya masih kecil lagi. Kan? Dan yang kedua disebut oleh ulama tuan-tuan, sebab ayahnya tak bagi kerana dia mempunyai adik-adik perempuan yang masih kecil lagi, yang ramai dan masih kecil lagi tuan-tuan kan. Dikatakan dia ni mempunyai 10 orang adik-beradik kan. Dia seorang je lelaki, yang lain semua perempuan, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Setengah riwayat mengatakan 9 orang adik-beradik perempuan dia, setengah riwayat mengatakan 7 orang. Kan? Oleh kerana itu ayahnya Abdullah bin Amr bin Haram itu tidak mengizinkan untuk dia turut serta dalam peperangan Badar dan Uhud itu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Apabila ayahku terbunuh di dalam peperangan, sejak daripada itu aku tidak pernah ketinggalan daripada menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mana-mana peperangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada satu kisah kan berkenaan dengan syahidnya ayahnya itu dalam peperangan Uhud itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Disebut dalam Sahih Bukhari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi saya bacakan hadis ini dalam Sahih Bukhari, cerita berkenaan dengan bagaimanakah ayah Jabir ini, Abdullah bin Haram ini, syahid dalam peperangan Uhud. Jadi hadis ini diriwayatkan sendiri oleh Jabir bin Abdullah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala lamma hadartu Uhudun da'ani abi minal lail. Jabir cerita, dia kata ketika mana nak berlaku peperangan Uhud, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini belum berlaku lagi kan. Bila peperangan Uhud itu nak berlaku pada keesokan harinya, da'ani abi minal lail, ayah aku panggil aku pada waktu malam. Ayah dia tadi tu siapa nama? Abdullah tadi tu panggil Jabir, tuan-tuan kan. Faqal ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtalu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia kata, wahai Jabir, aku tidak, ini adalah firasat dia kan. Dia kata, aku rasalah Jabir, akulah orang pertama yang akan terbunuh dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, dia dapat rasa tuan-tuan. Ayah Jabir ni dia kata, wahai Jabir, aku rasa esok bila berlakunya peperangan Uhud, aku akan terbunuh. Dan aku adalah orang yang terawal daripada sahabat-sahabat Nabi yang akan terbunuh. Kan?
Ini dia punya, firasat dia, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghaira nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata, dan aku tidak meninggalkan apa-apa lebih mulia kan daripada diri aku berbanding engkau, kan, selain diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Jabir, aku ni tak tinggalkan apa-apa, kan, aku ni tak ada harta, kan, ramai anak, kan, dan aku tidak meninggalkan apa-apa yang lebih mulia selain daripada engkau. Kan, maksudnya ayah dia puji dia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, engkau adalah orang yang paling mulia, engkau adalah orang yang paling aku sayang, kan, selain diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi adalah orang yang paling dia sayang, dan selepas Nabi adalah Jabir bin Abdullah. Kata ayah Jabir ini, iaitu Abdullah ni, kan. Sebab Nabi adalah orang yang paling kita kena sayang yang pertama. Sebab kalau kita disebut dalam hadis, tidak la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi, kan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wan nasi ajmain, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman salah seorang daripada kamu sehingga aku ini adalah lebih dicintainya, lebih daripada diri dia dan daripada ayahnya dan daripada manusia seluruhnya, tuan-tuan, kan. Maksudnya seorang mukmin itu tidak sempurna imannya selepas daripada dia menyayangi Nabi SAW lebih daripada dia sayang diri dia dan ayahnya dan dari manusia sekaliannya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Jadi kata ayah Jabir ini, Abdullah, dikata, engkaulah Jabir orang yang paling aku sayang selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Dan dia kata, wa inna alayya dainan faqdi. Dia wasiat dulu, dia kata, wahai Jabir, aku ini ada hutang, kan, maka bila mana aku mati nanti, hendaklah engkau bayarkan hutang aku, kan. Kan, jadi orang susah, kan, sebab ramai anak, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Wastausi bi akhawatika khairan. Dan aku wasiat kepada engkau wahai Jabir dengan adik-beradik perempuan engkau. Wastausi bi akhawatika khairan. Jagalah adik-adik perempuan engkau ini, saudara perempuan engkau ini, bila mana aku tak ada nanti. Jadi inilah wasiat ayah Jabir kepada Jabir ini, kan. Iaitu suruh bayar hutang dan suruh jaga betul-betul adik-beradik perempuan dia, kan. Dan maknya dah tak ada lagi dah, tuan-tuan, kan. Maknya pun dah meninggal, tinggal ayahnya, kan. Jadi ayahnya bila mana nak pergi kepada peperangan Uhud itu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, dia rasa dia akan terkorban, kan. Dia akan syahid dalam peperangan Uhud. Jadi dia pun siapkan wasiat, kan, bayar hutang dan jaga adik-beradik perempuan dia, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Fa asbahna fakana awwala qatilin. Maka keesokan harinya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, maka benarlah, tuan-tuan, ayah kepada Jabir ini menjadi antara orang yang terawal yang syahid di medan Uhud itu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Selepas daripada itu, tuan-tuan, wadafantu ma'ahu akhar fi qabrihi, kan, thumma lam tatib nafsi an atrukahu ma'a akhar fastakhrajtuhu ba'da 6 ashhurin fa idza huwa kayawmin wada'tuhu ghaira udunihi faja'altuhu fi qabri ala hiddah. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, lepas pada ayahnya syahid tadi itu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, maka
dia pun mengkebumikan ayah. Dia datang di medan Uhud itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan? Jadi oleh kerana ketika itu dalam peperangan Uhud itu 70 orang di kalangan kaum muslimin yang syahid. Ramai tuan-tuan, kan? 70 orang di kalangan orang-orang Islam itu syahid. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, susah untuk orang-orang muslimin ketika itu untuk mengkebumikan, kan, satu kubur itu dengan seorang, kan, sebab ramai, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada di kalangan sahabat itu dikebumikan, maksudnya di satu liang lahat itu. Satu kubur itu 2-3 orang, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi termasuklah Abdullah bin Haram ini, ayah kepada Jabir bin Abdullah ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan. Jadi Nabi SAW mengarahkan untuk Abdullah bin Haram ini dikebumikan dengan seorang lagi sahabat Nabi SAW. Seorang lagi sahabat Nabi SAW. Dikatakan sahabat itu merupakan kawan baik kepada ayah Jabir ini. Maka dikebumikan sekali, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi selepas itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kata Jabir, lam tatib nafsi an atrukahu ma'akhar. Jabir ni dia kata hati dia tak sedap, kan. Dia tak rasa macam tak berapa suka dia dikebumikan ayahnya itu dalam satu liang lahat itu bersama dengan sahabat yang lain, kan. Jadi fastakhrajtuhu, dia pun minta izin kepada Nabi SAW untuk pindahkan, tuan-tuan, jenazah ayahnya itu, kan, mayat ayahnya itu pada kubur yang lain, liang lahat yang lain, tuan-tuan. Dia minta izin kepada Nabi SAW dan diizinkan oleh Nabi SAW. Ba'da 6 ashhur, selepas 6 bulan, tuan-tuan. Dan lepas 6 bulan, diminta izin kepada Nabi untuk asingkan jenazah ayahnya tadi itu, kan, dan diizinkan oleh Nabi SAW. Jadi dia pun gali balik, kan, dia pun keluarkan balik jenazah ayahnya, dimasukkan pada liang lahat yang lain, kan. Dia kata fa idza huwa kayaumin wada'tuhu ghaira udunihi. Dia kata bila mana aku gali balik kubur ayahku tu untuk aku alihkan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia kata jenazah ayahku itu adalah seperti mana hari dia dikebumikan, tuan-tuan, kan. Maksudnya masih ada darah lagi, tak hancur, tuan-tuan. Tubuhnya masih sempurna lagi. Ghaira udhunihi, melainkan adalah sedikit di telinganya itu tadi tu, adalah sedikit dimakan oleh tanah itu, tuan-tuan, kan. Lain daripada itu, tuan-tuan, maksudnya ayahnya tadi tu masih sempurna lagi, kan, jenazah ayahnya tadi tu. Faja'altuhu fi qabrin ala hiddatin, maka aku pun mengasingkan tadi tu. Dia pun masukkan jenazah ayahnya itu dalam kubur yang lain, kan. Jadi itulah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, cerita berkenaan dengan syahidnya ayah Jabir bin Abdullah, iaitu Abdullah bin Haram al-Ansari. Dan dalam riwayat yang lain, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, disebutkan ketika Jabir bin Abdullah datang, kan, selesai daripada peperangan Uhud itu, datang untuk melihat jenazah ayahnya itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi dia datang untuk mengkebumikan jenazah ayahnya. Maka disebutkan dalam riwayat ini, jenazah ayahnya tadi itu ditutup
kan, ditutup dengan kain, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Maka ketika itu para sahabat melarang Jabir ini untuk membuka kain tadi itu, kain yang menutupi ayahnya tadi itu, kan. Kerana apa? Kerana jenazah itu dilukakan oleh orang kafir itu, kan. Bila dibunuh itu, tuan-tuan, orang kafir ni dia calarkan, kan. Dia diterukkan lagi jenazah itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Oleh kerana itu para sahabat ini melarang Jabir daripada melihat, kan, melihat jenazah ayahnya, kan. Tetapi selepas daripada itu Nabi SAW mengizinkan Jabir untuk membuka kain itu, kan. Lalu Jabir pun dibuka kain itu dan melihat jenazah ayahnya, kan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, diizinkan oleh Nabi SAW untuk Jabir sendiri menguruskan ataupun mengkebumikan jenazah ayahnya, kan. Dan kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Aku melihat ketika hari peperangan Uhud itu, aku melihat para malaikat itu melebarkan sayapnya melindungi jenazah-jenazah Uhud itu daripada panas matahari itu, tuan-tuan. Ini kata Nabi SAW. Aku melihat para malaikat itu melebarkan sayapnya melindungi jenazah ataupun para syuhada Uhud itu daripada terkena teriknya panas matahari, sehinggalah jenazah-jenazah Uhud itu diuruskan, kan, dikebumikan, barulah malaikat itu mengangkat sayapnya tadi itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, disebut juga dalam riwayat yang lain, riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Selepas daripada itu, tuan-tuan, beberapa hari selepas daripada itu, dikata Jabir kata, aku bertemu dengan Nabi SAW. Beliau bertanyakan kepada aku, wahai Jabir, kenapa aku melihat engkau bersedih? Aku menjawab, wahai Rasulullah, ayahku gugur pada saat peristiwa perang Uhud. Ia meninggalkan keluarga dan tanggungan hutang, kan. Beliau bersabda, mahukah aku berikan khabar gembira kepadamu atas apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada ayahmu? Aku menjawab, tentu sekali wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak berfirman kepada sesiapa pun kecuali dari balik tirai. Telah menghidupkan kembali ayahmu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepadanya secara terang-terangan. Allah berfirman, wahai hamba-Ku, sampaikan keinginanmu, nescaya aku akan meluluskan keinginanmu itu. Jadi ayahmu berkata, wahai ya Tuhan, engkau ya Tuhan, adakah boleh engkau memberikan kehidupan sekali lagi kepada aku? Lalu aku ingin berjuang di jalanmu, kan, sebanyak 2 kali. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia lagi maha agung berfirman, sesungguhnya aku sudah tahu bahawa mereka tidak akan kembali. Ini disebut dalam hadis At-Tirmizi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Disebutkan di sini selepas beberapa hari Jabir datang bertemu dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW tengok Jabir ini dalam keadaan sedih, kan. Jadi Nabi tanya, kenapa wahai Jabir engkau berada dalam keadaan sedih? Jadi Jabir pun menjawab, dia kata, ya Rasulullah, aku sedih sebab ayahku syahid dalam peperangan Uhud, kan, dan meninggalkan adik-beradik yang ramai, kan, dan meninggalkan hutang. Lalu Nabi SAW
sebut kepada Jabir, wahai Jabir, janganlah bersedih. Kan? Aku ingin kabarkan berita gembira kepada engkau berkenaan dengan ayah engkau. Kan? Iaitu apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berbicara dengan ayah engkau. Kan? Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berbicara kepada ayah engkau, iaitu Abdullah bin Amr bin Haram ini. Kan? Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala kata, wahai Abdullah, kan? Wahai Abdullah, mintalah apa sahaja yang kau nak. Kan? Allah Ta'ala berfirman kepada ayah Jabir ni, wahai Abdullah, sampaikan keinginanmu. Maksudnya mintalah apa yang engkau nak. Kan? Aku akan meluluskan keinginanmu. Kan? Maka apa yang ayah Jabir minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ayahnya pun kata, ya Allah, engkau hidupkanlah aku kembali. Kerana apa? Kerana aku nak pergi berjihad sekali lagi. Kan? Tengok tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan? Sebab apa? Sebab dia tengok betapa indahnya mati syahid ini, tuan-tuan. Kan? Betapa indahnya mati syahid. Sebab itu bila Allah Subhanahu wa taala menawarkan, kan? Menawarkan tawaran kepada dia, apa yang kau nak? Dia kata, ya Allah, aku nak engkau hidupkan aku kembali, kan? Dan bila mana engkau hidupkan aku kembali, aku nak sekali lagi untuk aku pergi berjihad dan aku nak mati syahid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya orang yang dah meninggal itu tidak akan dikembalikan lagi. Maksudnya tak boleh lagi hidup. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kan? Lalu turunlah ayat dari surah Ali Imran. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Yang bermaksud, janganlah kamu menyangka bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Kan? Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kan? Janganlah kamu semua menyangka orang-orang yang mati syahid itu mati. Kan? Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itu adalah cerita bagaimanakah ayah Jabir bin Abdullah ini syahid dalam peperangan Uhud. Dan meninggalkan anak dan hutang itu, tuan-tuan. Jadi insya-Allah pada kuliah yang akan datang, insya-Allah kita akan sambung sedikit lagi cerita berkenaan dengan Jabir ini. Bagaimanakah Jabir ini beliau melunaskan hutang itu. Juga disebut dalam hadis Nabi SAW. Cerita dia macam mana Nabi SAW tolong dia untuk bayar, kan, untuk selesaikan tugas hutang ayah dia itu, kan. Dan macam manakah Jabir ini menjaga adik-beradik dia tadi itu, tuan-tuan. 9 orang. Kan, 9 orang adik-beradik perempuan. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita akan ceritakan pada kuliah yang akan datang. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini ada manfaatnya. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang dari kelemahan diri saya sendiri. Jadi kita tutup kuliah kita pada pagi ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ma yanfa'una. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'
ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.